menggunakan pendekatan bapa saudara Nabi Abu Talib, offer Nabi. Depa kok duk rasa Nabi ni jenis makan offer. Jenis makan offer, jenis orang kalau bagi projek dia tak nampak dah, nak selalu je. Ada ingat Nabi ni jenis tu. Tuan-tuan sekalian, di offernya kepada Nabi harta yang banyak. Dia kata, wahai Muhammad, kalau nak harta, kami boleh sediakan harta segunung ataupun sebesar bukit Uhud. Nabi tolak, tuan-tuan. Nabi tolak. Yang kedua, dia kata kepada Nabi, offer pada Nabi, minta Nabi terima dan tinggal dakwah Nabi ni, dakwah risalah ni, ialah mereka offer Nabi dengan jawatan. Mu pilihlah jawatan mana hak nak. Kena pegang semua pun tak apa, kami bagi. Syarat tinggal berdakwah. Nabi tolak. Nabi tolak, tuan-tuan. Kalau kita berebut, berebut, sebab tu kadang-kadang kita dengar sampai macam-macam bunyi, sebab berebut. Kemudian yang ketiga, dioferkan kepada Nabi wanita. Wak keluar datang perempuan-perempuan cantik daripada Arab. Perempuan-perempuan cantik daripada Arab, minta Nabi pilih hak mana Nabi berkenan. Ketiga-tiganya Nabi tolak. Depan Abu Talib, Nabi bersumpah dengan kata-kata yang masyhur yang selalu saya sebut dalam kuliah di Ubudiyan. Nabi bersumpah, wallahi law wada'a asy-syamsa fil yamini wal qamara fil yasari ala an atruka hadzal amru au ahluka dunah ma taraktu, au kama qala alaihi salatu wasalam. Rasulullah bersabda, demi Allah, kalau kau nak beri kekuasaan pada aku sampai ke tahap aku mampu untuk kuasa tu, sampai tahap mampu untuk pegang matahari sebelah tangan kanan dan bulan sebelah tangan kiri, untuk suruh aku tinggal kerja membawa risalah Islam ni, Nabi kata, nescaya aku takkan tinggal sama sekali. Ini komitmen yang ditunjukkan oleh Nabi SAW dalam nak menyampaikan dan nak membawa Islam sampailah kepada kita pada hari ini. Selepas daripada tu, apabila mereka melihat offer yang mereka tawarkan, Nabi tak ambil, Nabi tak peduli. Mereka merancang propaganda untuk nak memburuk-burukkan Nabi. Nak memburuk-burukkan Nabi. Mereka buat bincang, buat propaganda nak kata Nabi tu gila. Cadangan ditolak sebab tak ada kriteria yang menunjukkan Nabi tu gila. Kemudian ada cadang pula supaya kita kata Nabi ni tak bomoh. Tengok pada Nabi, tak ada jampi-jampi serapah yang pelik-pelik Nabi guna, Nabi tak buat pun. Lalu mereka mencadangkan supaya Nabi dibuat, supaya Nabi nampak menjadi seorang tukang sihir. Akhirnya mereka setuju. Tu pun ada hak tolak dah, mana Muhammad sebagai seorang tukang sihir. Lalu propaganda untuk memburukkan nama Nabi diambil peluang oleh masyarakat ataupun oleh pemimpin-pemimpin Quraisy. Pun begitu, tuan-tuan sekalian, tidak menggugat kedudukan Nabi untuk terus menyampaikan dakwah dan risalah Islam ni. Sampailah satu ketika mana dalam berlakunya peristiwa hijrah, golongan pemimpin Quraisy berhimpun di Darun Nadwah, membincang macam mana lagi keadaan untuk nak menyekat Nabi. Ada yang mencadangkan supaya mereka menangkap Nabi, ada yang mencadangkan mengusir Nabi. Akhirnya cadangannya diterima, ialah cadangan untuk membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kemuncak kepada perancangan golongan-golongan musuh. Mereka merancang nak bunuh Nabi, tuan-tuan sekalian. Akhirnya dalam perancangan nak bunuh Nabi itu pun masih ada perancangan macam mana kaedah nak bunuh Nabi. Ada yang mencadangkan kita cari seorang pemuda perkasa yang boleh bunuh Nabi. Lalu cadangan itu ditolak. Kalau seorang pemuda saja datang bunuh Nabi, sudah tentu bila Nabi dah wafat, pengikut orang yang beriman akan bangun balas dendam. Cari pemuda ni daripada kabilah mana, dia akan balas dendam kepada kabilah tersebut. Lalu perancangan yang dibuat ialah mereka minta setiap kabilah yang ada di Mekah mengeluarkan seorang pemuda perkasa.
Kalau ada 10 kabilah, wak keluar seorang satu kabilah, ada 10 orang, supaya apabila 10 dapat bunuh Nabi secara serentak, pengikut-pengikut dia orang yang beriman tak boleh nak wak keluar, tak boleh nak cari siapa yang bunuh Nabi, takkan nak bunuh semua penduduk Mekah. Ini perancangan jahat mereka. Allah. Tapi nak sebutnya tuan-tuan sekalian, musuh ni dia merancang. Musuh ni tuan-tuan sekalian, musuh Islam ni dia merancang tuan-tuan sekalian. Ni pada hari ni kita tengok, siapa sangka umat Islam di Palestin menjadi sasaran tidak berhenti sampai hari ni. Siapa sangka tuan-tuan? Dalam keadaan pemimpin-pemimpin negara Arab duk buat plan perdamaian, mesyuarat rata cerak, kononnya nak boleh wujudkan satu perdamaian antara Israel dengan umat Islam di Palestin. Dalam keadaan begitu, tiba-tiba Menteri Pertahanan Israel telah menunjukkan satu sikap yang tegas akan terus-menerus menyerang dan membunuh umat Islam di Palestin. Siapa sangka? Koklah orang duk kata kawan ni duk berdamai, duk bincang nak ajak berdamai. Mahmud Abbas ke hulu ke hilir nak bincang damai. Tiba-tiba kalau nak bincang, kenapa puak ni tiba-tiba saja je pergi duk bunuh umat Islam? Nak sebutnya mereka merancang. Sehingga Menteri Pertahanan dia berani memberi komitmen, kata dia akan terus-menerus menyerang umat Islam di Palestin. Tuan-tuan, hari ini saja dah cecah berapa ratus orang dah tuan-tuan. Nak sebutnya tuan-tuan sekalian, ini perancangan dia dibawa oleh musuh. Ini perancangan dia dibawa oleh musuh. Negara-negara Arab yang ada, yang hanya semata-mata mampu untuk melihat apa yang berlaku kepada umat Islam di Palestin. Mereka hanya pun melihat tuan-tuan sekalian. Sedangkan Israel ni, kalau kita tengok dalam peta, dia besar kelumbui ya tuan-tuan tahu tak? Kelumbui ini bukan kelambu. Kelumbui ini orang Kedah dia tahu lah. Buah nyok tu, buah kelapa kan, dalam dia tu kalau kita belah dia ada kelumbui. Besar tu ya Israel ni. Besar tu je Israel ni. Keliling kelalang dia tu negara-negara besar umat Islam. Tapi negara-negara besar umat Islam, apatah lagi Saudi, apatah lagi Mesir lagi lah. Kadang-kadang kita rasa malu, mutakharij min Mis, keluar lepasan daripada Mesir, cuma tinggal lagi atas nama Azhar, ramai para ulama ya. Tapi nak harap kata nak pergi Mesir sebab nama besar, kalau tak ada Al-Azhar tak pergi dah tuan-tuan sekalian. Sikap sekular yang cukup kuat kepada pemimpin-pemimpin yang ada pada yang ada di Mesir ketika ini. Sekalipun dia Ardul Anbiya, sekalipun dia bumi para nabi, sekalipun para ulama masih ramai, sekalipun ikhwan muslimin diasaskan di Mesir, tapi nak tunjuknya sikap sekular yang cukup kuat yang ada pada pemimpin-pemimpin Mesir, menyebabkan mereka lah antara dalang yang menyebabkan umat Islam di Palestin dibunuh sampai begitu sekali. Singapura tak, di Malaysia negara Islam. Kau saya silap? Hina Nabi. Habis bising siapa yang hina Nabi. Bukan kerja kita nak tanya siapa hina Nabi, Islamkah dia, kafirkah dia yang hina Nabi ni, hak buat blok ni siapa. Bukan kerja kita. Kerja kita melihat kenapa sampai tahap dia berani hina Islam. Kenapa dia berani tuan-tuan sekalian? Jawapan dia ialah umat Islam lemah. Umat Islam tak kuat. Kita ingat umat Islam ni apabila dia kuat, orang berani ke nak hina Islam? Tak berani tuan-tuan. Sama juga dengan Israel. Sama juga dengan Palestin. Hari ini kuasa besar dunia Amerika nampak umat Islam ni kok mana pun buatlah macam mana bumi Palestin ni, sekalipun bumi Palestin tu tempat yang cukup suci, adanya Masjid Aqsa, menjadi tapak berlakunya peristiwa Isra Mi'raj. Tapi dia tahu orang Islam tak peduli apa hak dia berlaku. Sebab tu Israel berani bunuh umat Islam. Samalah juga dengan kita pada hari ini. Dia tahu sekalipun umat Islam ramai, tapi kekuatan akidah ni tak kuat. Sebab tu dia berani hina Nabi. Sebab dia tahu aku hina, kata pilah macam mana pun dekat Islam, kata pilah macam mana pun dekat Nabi Muhammad, orang Islam tak akan bersatu bangun untuk mempertahankan dan melawan balik kesucian agama mereka. Mereka tahu.
Tapi nak sebutnya tuan-tuan sekalian,